Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu paling hangat dalam media sosial sekarang ini berkait dengan politik juga ialah apabila melibatkan Khairi Jamaluddin. Khairi Jamaluddin seakan-akan lupa di mana beliau berada. Khairi Jamaluddin seakan-akan lupa, kata netizen, bahwa beliau kini tiada lagi apa-apa kapasiti dalam politik Malaysia. Dan yang paling teruk sekali, dia lupa bahwa dia adalah DJ. Ini apabila akibat mulut KJ, habis Hot FM kena serang. Ini apabila tindakan beliau cuba mengejek Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Ada netizen kata, kalau beginilah tindakan Hot FM, apa kata boikot saja Hot FM ataupun haramkan saja, kata mereka. Apa pendapat anda semua? Stesen radio Hot FM menjadi sasaran serangan pengguna media sosial selepas Khairi Jamaluddin membuat parodi politik, mempersenda Perdana Menteri di konti radio. Stesen radio milik Media Prima Audio MPA itu melantik KJ sebagai salah seorang penyampai radio bersama-sama dengan Farah Fauzana, AJ dan Johan. Dalam satu hantaran rakaman berdurasi 38 saat, KJ mempromosi dirinya untuk diundi sebagai penyampai radio popular Anugerah Bintang Popular BH ke-36. Dia kemudian mengajak orang mengundinya dengan meniru gaya percakapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menjanjikan minyak turun 16 tahun lalu, iaitu pada 2008. Sedara-sedara, hari ini saya menang, esok kita makan ramai-ramai, katanya sambil disaut-sorakan dan gelak ketawa dari Johan dan Era daripada Farah Fauzana. Video itu difahamkan telah pun diturunkan dari Facebook rasmi stesen tersebut. Namun ia telah tersebar di media sosial dengan ramai meluahkan rasa tidak puas hati kepada Hot FM. Menurut warganet, mempersenda Perdana Menteri ke-10 di konti radio sepatutnya tidak boleh berlaku kerana stesen radio adalah platform hiburan yang tidak wajar ada kecenderungan politik. Kata mereka, tiada siapapun akan marah jika KJ membuat parodi politik di platformnya sendiri, iaitu Keluar Sekejap. Tetapi membuatkan ramai kurang senang apabila stesen radio dijadikan tempat mempersenda Perdana Menteri. Sekilas pemerhatian Harapan Daily, tidak pernah lagi mana-mana stesen radio dalam negara yang mempersenda Perdana Menteri Malaysia. Sehingga kini beberapa poster boikot Hot FM digerakkan pengguna media sosial, namun ia tetap belum di tahap parah. Setelah berita ini dibacakan, stesen itu masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Sekian dulu, kita jumpa lagi, tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Bersatu, Muhyiddin Yassin kini dalam kritikal. Manakan tidak, kelihatan sekarang PAS seolah-olah bakal mengambil alih kepimpinan Perikatan Nasional. Dengan pendedahan seperti ini, nampaknya Muhyiddin Yassin, Parti Bersatu sudah tidak mempunyai tempat taring lagi untuk menunjukkan kepimpinan dalam Perikatan Nasional. Mau bercakap untuk Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri buat kali kedua, itu kini seakan-akan menjadi mimpi yang tidak akan tercapai lagi. Karena PAS sekarang sudah mempunyai senarai calon Perdana Menteri yang boleh dikata layak dan memang boleh diangkat. Rata-rata penganalisis politik meramalkan Muktamar PAS kali ke-70 yang bermula hari ini akan membangkitkan isu PAS mengambil alih kepimpinan Pakatan Pembangkang Perikatan Nasional PN. Ahli Majlis Profesor Negara Azmi Hassan berkata, waktu untuk PAS mengambil alih jawatan Ketua Pembangkang sudah tiba. PAS perlu menggunakan strategi untuk mendapatkan jawatan tersebut, memandangkan Bersatu berdepan masalah dalaman dan presidennya mempunyai kes di mahkamah, katanya kepada lapor FMT.
Ketua Pembangkang sekarang ialah Datuk Hamzah Zainuddin yang juga adalah Setiausaha Agung Parti Bersatu. Perikatan Nasional diketuai oleh Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang berdepan tuduhan di bawah akta hasutan kerana mempersoal kewibawaan agung ke-16 dalam pelantikan Perdana Menteri ketika kempen pilihan raya negeri kecil Nenggiri. Penganalisis Zairini Azmi dari Universiti Sains Malaysia juga senada dengan Azmi dalam isu ini. Muktamar PAS ke-70 berlangsung mulai hari ini sehingga 15 September di Kerdau, Temerloh Pahang. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan dan juga pembongkaran seperti ini, nampaknya Parti Bersatu kini dalam bahaya besar. Kalau benar PAS mengambil alih kepimpinan dalam Perikatan Nasional, maka makin bahaya dan makin tergugatlah kekuatan Parti Bersatu. Buktinya ketika pilihan raya Nenggiri, calon pada Parti Bersatu adalah seakan-akan ditentukan oleh PAS. Senarai calon yang dicalonkan oleh Parti Bersatu telah ditolak oleh PAS dan dicalonkan pula calon daripada PAS yang celup. Itu belum PAS mengambil alih kepimpinan Perikatan Nasional. Bayangkan kalau PAS dah mengambil alih kepimpinan Perikatan Nasional, sejauh mana Parti Bersatu masih mampu bercakap dan sejauh mana Parti Bersatu masih boleh bernafas. Yang pastinya kepimpinan Muhyiddin Yassin kini mula dipersoalkan. Seakan-akan beliau sudah tidak lagi relevan. Yang pastinya, adakah Hamzah Zainuddin yang akan mengambil alih pula kepimpinan daripada Muhyiddin Yassin, memandangkan Muhyiddin Yassin sekarang ini dalam bahaya berkait dengan tuduhan akta hasutan kerana mempersoal kewibawaan agung selain daripada kes-kes mahkamah beliau yang lain. Sekian dulu untuk kali ini, tinggalkan komen Anda. Salam jederat, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini kita dikejutkan dengan satu lagi isu panas berkaitan dengan isu halal yang makin menjadi luar biasa. Terkini, Teresa Kok telah pun hadir di Bukit Aman bagi memberikan kenyataan dirakam keterangan. Ada netizen kata, terutamanya yang menyokong DAP dan juga menyokong isu ini, mereka kata, mengapa perlu Teresa Kok disiasat oleh polis? Ada juga yang mengatakan seperti Guan Eng. Guan Eng kata, kes ini bukan 3R. Ini hanya penyataan pendapat berkait dengan sejauh mana keperluan semua restoran mempunyai sijil halal. Ada netizen yang kata, mereka kata, kenapa perlu diwajibkan? Bukankah itu hanya untuk sukarela? Ada juga Setiausaha Politik Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, juga telah mengeluarkan kenyataan supaya isu ini dihentikan dan isu sijil halal ialah secara sukarela dan bukan secara paksaan diwajibkan. Ianya masih dalam penyelesaian atau masih dalam tindakan kajian. Jadi itu sebabnya isu tentang sijil halal ini perlu dihentikan. Namun demikian, dalam sinar harian hari ini, satu isu yang perlu kita ambil perhatian ialah dalam dunia politik pun ada adab. Tular di media sosial, Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO, dikecam habis-habisan apabila tindakan beliau menggelar Teresa Kok sebagai nyonya tua dan isu tentang cadangan beliau supaya dibuat satu poster non-halal ditampal di dahi Teresa Kok menjadi perhatian netizen. Ada kata mereka menuntut supaya Akmal Saleh tampil memohon maaf. Bukan saja Teresa Kok juga dimohon supaya tampil menjernihkan keadaan memohon maaf atas tindakan beliau, memberikan pandangan tersebut. Tetapi netizen juga menyeru, bukan saja Teresa Kok harus memohon maaf, tetapi Akmal Saleh juga wajib memohon maaf atas tindakan beliau. Kerana ini memberikan gambaran kepimpinan orang muda sekarang ini yang sudah kehilangan adab. Ada yang bertanya, di mana adab nilai seorang Melayu yang dianggap tinggi?
Kenapa sehingga boleh pula muncul perkataan yang agak memalukan seperti itu? Mungkin banyak orang tidak setuju dengan pandangan ahli parlimen seputih, Teresa Kok, tentang isu persijilan halal yang dicadangkan oleh JAKIM. Teresa Kok mungkin mewakili pandangan para pengusaha makanan bukan Melayu. Oleh yang demikian, itu hak beliau menyatakan pendirian. Banyak juga pandangan daripada ahli-ahli akademik. Termasuklah Tajuddin, seorang pemikir di Malaysia. Beliau mengatakan, Teresa Kok mungkin tersilap di dalam memberikan pandangan itu. Dia kata patutnya yang beri pandangan itu adalah orang daripada DAP yang berbangsa Melayu dan Islam. Tetapi kesilapannya apabila Teresa Kok cepat memberikan pandangan. Namun beliau kata beliau juga muak untuk memberikan nasihat kepada Akmal Saleh atas ketindakan Akmal Saleh yang banyak kali buat silap. Ada juga yang mengatakan bahawa Akmal Saleh sepatutnya tampil mohon maaf. Dan laporan terkini dalam media, Teresa Kok sedang memikirkan, sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Akmal Saleh. Jadi sekarang ini Akmal Saleh mungkin dalam bahaya pula. Dan lebih teruk lagi, sejauh mana kes ini, isu ini boleh mempengaruhi keputusan dalam PRK Dun Mahkota Iskandar Mahkota di Johor. Adakah seperti yang dikatakan oleh Shabudin.com bahawa mungkinkah para pengundi DAP Cina yang ada di Dun Mahkota akan memboikot pilihan raya tersebut sehingga boleh menyebabkan kekalahan kepada Barisan Nasional UMNO? Adakah dengan kes dan isu ini ianya akan jadi pengajaran besar buat Akmal Saleh dan UMNO? Ada juga netizen yang memberikan komen, mereka kata mungkin ini waktunya Akmal Saleh patut dihukum atau diberikan pengajaran cukup-cukup supaya beliau lebih berhati-hati pada masa akan datang. Netizen mengatakan, budi bahasa budaya kita, kalau nak tegur pun biar berpada-pada, kata mereka lagi. Kerana itu akan jadi teladan dan ikutan pada anak-anak muda yang lain. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda.